Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Yang dinanti-nantikan sudah tiba, yang ditunggu-tunggu rakyat Sabah sudah tiba. Apa nama kerajaan Sabah hari ini? Untuk Persekutuan Kerajaan Perpaduan, dipimpin oleh PHBN dan juga mendapat sokongan ahli parlimen dari Sabah, dari Sarawak. Tapi di Sabah pula diumumkan sendiri oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah, yaitu Joachim Gunsalam. Nama kerajaan Sabah adalah Kerajaan Perpaduan, sama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi saya menimbulkan persoalan lah. Adakah Kerajaan Perpaduan ini bermakna penerimaan terhadap parti lokal dan penerimaan terhadap parti Malaya sama kuatnya dengan di Kerajaan Persekutuan, ataupun Kerajaan Perpaduan ini adalah perpaduan antara JRS, warisan dan parti-parti lokal, ataupun JRS, warisan, PH, BN, PN. Nah, inilah persoalan yang paling utama yang timbul di dalam pikiran orang-orang Sabah. Saya sendiri pun tertanya-tanya, apakah Kerajaan Perpaduan Sabah ini di dalam kabinet baru-baru ini untuk Sabah, PHBN ada memegang kementerian utama menjadi menteri utama di dalam kabinet kerajaan Sabah. Jadi adakah Kerajaan Perpaduan yang dinyatakan ini juga menerima peringatan nasional ataupun menerima warisan? Nah, inilah menjadi persoalannya. Sabah tubuh Kerajaan Perpaduan. Kenyataan dikeluarkan dari FB Sinar Harian. Anda boleh lihat FB Sinar Harian. Timbalan Ketua Menteri Sabah 1. Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam mengesahkan Kerajaan Sabah yang dibentuk selepas pilihan raya negeri ke-17 sebagai Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, maksudnya di Persekutuan pun Kerajaan Perpaduan, di Sabah pun Kerajaan Perpaduan. Adakah kerana ada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di dalam kabinet, ataupun mungkin Kerajaan Perpaduan ini akan menerima sokongan adun dari parti lokal yang lain, contohnya warisan, ataupun mungkin parti Malaya yang lain yang ada menang kerusi di Sabah, yaitu parti dari Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan kenyataan dari Timbalan Ketua Menteri Sabah, di mana Sabah telah menubuhkan kerajaan yang dipanggil sebagai Kerajaan Perpaduan. Nah, ini kalilah Persekutuan pun Kerajaan Perpaduan, di Sabah pun Kerajaan Perpaduan. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, harapan penyokong warisan, harapan pengundi-pengundi warisan adalah untuk Syafiq Apdal angkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Tapi pada akhirnya tidak kesampaian kerana Haji Jinor yang menjadi Ketua Menteri Sabah. Tapi ada pula yang menimbulkan persoalan yang baru kerana warisan mempunyai 25 adun, dan mereka kata sekiranya warisan mendapat sokongan dari parti-parti lokal, seluruh parti lokal di Sabah kecuali JRS, mungkin cukup untuk membentuk sebuah kerajaan. Tapi setelah selesai pilihan raya umum berlaku dan kita dapat lihat warisan tidak akan bersama-sama dengan JRS untuk menubuhkan kerajaan bersama, akhirnya warisan kekal sebagai pembangkang. Tapi adakah boleh untuk warisan ini menjadi kerajaan dalam tempo yang terdekat ini, ataupun mungkin dalam beberapa tempo akan datanglah? Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, kolesterol, masalah jantung, masalah buah pinggang, gout, gastrik, bawasir, dan apa saja masalah kesehatan Anda, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat
terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, ini pengakuan terbaru dari Presiden Warisan, Shafie Apdal, yang pasti menggemparkan ramai. Parti Warisan menegaskan pendirian bahwa mereka hanya berminat menjalin kerjasama politik dengan parti-parti tempatan, sekaligus menutup pintu kepada sebarang bentuk gabungan bersama Parti Nasional. Presidennya, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, fokus Warisan adalah memastikan suara serta kepentingan rakyat Sabah diperkukuh. Menurut beliau, kerjasama dengan parti tempatan memberikan kelebihan dalam merangka dasar yang benar-benar memenuhi keperluan rakyat tanpa pengaruh agenda politik persekutuan. Nah, saudara-saudara, Presiden Warisan hanya mau bekerja sama dengan parti-parti lokal. Jadi kalau saya lihat secara matematiknya, parti-parti lokal yang ada di Sabah yang sudah menang pada pilihan raya umum baru-baru ini, pertama, JRS pun parti lokal. Di dalam JRS ada 29 kursi, 22 PJRS, dan 7 kursi Parti Bersatu Sabah. Tapi ini dalam JRS. Dan untuk perundingan Warisan dan JRS kita lihat agak mustahil. Karena masing-masing pun ada kekuatan sendiri. Dan kita dapat lihat JRS dan Warisan tidak mungkin bersatulah. Dan seterusnya parti-parti lokal yang lain, APKO 3 kursi, STAH 2 kursi, PKDM 1 kursi, manakala bebas 5 kursi. Nah, saudara-saudara, kalau kita kira secara matematik, Warisan ada 25 kursi, tambah dengan adun bebas 5 kursi, sudah ada 30 kursi. Tambah APKO 3 kursi, 33 kursi. Tambah STAH 2 kursi, 35 kursi. Tambah PKDM 36 kursi. Jadi masih belum cukup untuk membentuk kerajaan. Kecuali parti lokal PBS yang mempunyai 7 adun keluar satu blok daripada JRS. Keluar satu blok daripada JRS, di mana 7 adun PBS ini menyatakan sokongan terhadap Warisan. Jadi daripada 36 sebentar tadi campur dengan 7 adun PBS, sudah dapat 43 adun dan lebih daripada cukup untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi kalau ini berlaku memang tidak ada harapan lagi Haji Jilah. Tapi bagi saya untuk ini berlaku pasti menimbulkan banyak lagi isu. Dan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Karena nanti tergantung lagi. Jadi apabila tergantung di pihak atas, semua di bawah pun akan tergantung. Jadi ini adalah pengakuan terbaru Shafie Apdal berkaitan dengan rela kekal sebagai pembangkang. Shafie Apdal mengulangi pendirian, hanya minat gabung dengan parti tempatan.